Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang subscribe, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Saya diminta untuk membuat satu video reaction berkaitan satu potongan video daripada Ustaz Muhaizat Hafizahullah. Jom kita dengar apakah kenyataan beliau. Bagaimana untuk tahu yang datang dalam mimpi itu Nabi Muhammad? Pertama dia akan mari dengan rupa dia dan dia sebut saya ini nabimu. Boleh. Saya ni Muhammad bin Abdullah. Saya ni gini-gini. Itu jelas lah. Kedua, dia tak mengaku lagu tu. Dia mari tiba-tiba kita dengar suara ataupun kita melihat seseorang beritahu itu nabimu. Itu Nabi Muhammad. Ataupun dengar suara. Jalan dah tu. Ketiganya, timbul dalam hati kita perasaan yang sangat kuat dia tu Nabi kita. Apabila mari, Nabi yang merasa. Mari satu perasaan yang sangat kuat menyatakan dia tu Nabi Muhammad. Tu tiga cara kita nak tahu hak kita mimpi tu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ni mari dalam tiga bentuk katanya ulama. Ni bagi orang yang bermimpi dan berpengalaman lah. Bagi orang yang tak mimpi, dia mari tanya Quran hadis lah. Orang yang tak biasa mimpi. Orang yang mimpi Nabi Muhammad dah, tak payah Quran hadis dah, moga dia jumpa dah. Tak sebut di dalam hadis pun kata boleh mimpi temu Nabi dah, hamba mimpi nak kata lagu mana. Maka pengalaman ulama yang bermimpi, dia kata Nabi Muhammad ni akan mari dengan tiga martabat. Pertama, Nabi Muhammad mari dengan rupa dia sebagaimana yang dilihat oleh sahabat-sahabat Nabi. Rupa asli dia mari kepada kita. Kedua, Nabi Muhammad akan mari dengan rupa ketua para wali pada masa tu. Wali kutub pada zaman tu. Kita nak tahu mana kawan tu wali kutub, siapa dia. Maka dia akan mari dengan rupa wali kutub pada zaman dia. Ketiga, Nabi Muhammad akan mari dengan rupa guru kita. Dengan rupa sebagai seorang guru kita. Guru kita lah. Tetapi dia tu Nabi Muhammad. Itu pengalaman. Siapa dia yang melihat Rasulullah dengan rupa yang dilihat oleh sahabat, insya-Allah iman dia tak terpecah dah. Itu kelebihan orang bermimpi bertemu dengan Nabi. Okey, settle. Saya simpulkan beberapa isu boleh dibangkitkan dalam video ini. Pertama, benarkah ini kaedah atau petua yang diberikan oleh para ulama kita apabila orang mendakwa bahawa dia jumpa Nabi SAW dalam mimpi? Kedua, apabila Nabi datang dalam mimpi, cukupkah dia sekadar memberitahu bahawa dia adalah Nabi lalu kita sudah boleh confirm itu Nabi? Yang ketiga, mendengar suara dan berasa dengan perasaan yang kuat mengatakan bahawa itu adalah Nabi, adakah sudah memadai? Yang keempat, benarkah Nabi akan datang dengan wajah wali kutub dan wajah guru kita? Kelima, benarkah iman orang yang berjumpa dengan Nabi tak terpecah lah? Jom kita bincangkan. Pertama, berjumpa dengan Nabi adalah satu nikmat yang sangat besar. Sekurang-kurangnya ada dua nikmat dalam berjumpa dengan Nabi ni. Iaitu pertama, kita dapat menatap wajah manusia yang paling kita kasih, yang paling kita sayang di atas muka bumi ni. Maksud kita masih lagi hidup, tapi kita dapat melihat wajah orang yang paling kita kasih, kita sayang, yang kita pegang ajarannya sungguh-sungguh, yang kita telah berjanji untuk hidup dan mati atas agamanya. Sungguh ia nikmat yang sangat membahagiakan. Itu nikmat yang pertama. Nikmat yang kedua, nikmat menyingkap kemungkinan-kemungkinan beberapa perkara yang berlaku di atas muka bumi ini. Ia berdasarkan, kalau istilahnya kita panggil tafsir mimpi. Tak semua orang yang mahir dalam ilmu tafsir mimpi ini, bahkan tafsir mimpi setiap orang pun belum tentu benar. Itu yang kedua. Benarkah ada kaedah ataupun petua yang diberikan oleh para ulama kita apabila ada orang mendakwa jumpa Nabi? Seperti mana yang didakwa dan disebut oleh Ustaz Muhaizat dalam video. Ya, para ulama memang memberikan petua, tetapi petuanya bukanlah seperti yang disebut oleh Ustaz Muhaizat. Pun begitu, saya tak menolak kemungkinan beliau mendapat petua-petua itu daripada pengajian guru-gurunya di pondok atau di Darul Mustafa Yaman. Saya tak nafikan benda itu, ada kemungkinan hal berkenaan. Ia boleh ditimbang dengan timbangan ilmu jika Al-Fadhil Ustaz dapat datangkan penjelasan dan nukilkan nama-nama ulama berkenaan. Moga-moga akhirnya
Kiranya kita semua akan dapat manfaat daripada ilmu ustaz, insya-Allah. Apabila seseorang mendakwa mimpi bertemu dengan Nabi SAW, sebaiknya dia tidak mencanang-canangkan mimpinya itu, tetapi dia boleh bertemu dengan orang alim untuk minta dua jenis penjelasan. Yang pertama, benarkah orang dalam mimpi itu adalah Nabi SAW? Kalau benar, apakah rahsia di sebalik mimpi tersebut? Ayub Al-Sakhtiyani mengatakan, kana Muhammad yakni bin Sirin idza qassa alaihi rajulun annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala sif lilladhi ra'aitahu fa in wasafa lahu sifatan la ya'rifuha qala lam tarah. Apabila seseorang bercerita bahawa dia mimpi bertemu dengan Rasulullah, Muhammad bin Sirin akan berkata, sebutkan sifat orang yang kamu lihat dalam mimpi itu. Apabila disebutkan sifat yang beliau tidak pernah tahu, dia akan berkata, kamu tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda boleh rujuk di dalam Fathul Bari jilid ke-12 muka surat 384. Bahkan dalam rujukan yang sama disebutkan bahawa Kulaib bin Syihab bertanya Ibn Abbas, ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam fil manam qala sifhu li qala dzakartu al-Hasan bin Ali fashabbahtuhu bihi qala qad ra'aituhu. Aku melihat Nabi SAW di dalam mimpi. Ibn Abbas berkata, ceritakanlah kepadaku. Aku pun ceritakan bahawa ia sangat mirip dengan Al-Hasan bin Ali. Lantas Ibn Abbas berkata bahawa aku telah melihat baginda Nabi SAW. Ini menunjukkan para ulama kita tidak bermudah-mudahan menerima dakwaan seseorang bahawa dia bertemu dengan Nabi, tetapi diminta penjelasan terlebih dahulu, disifatkan dahulu, kemudian barulah dinilaikan. Bukan sekadar dakwaan bahawa itu adalah Nabi atau orang dalam mimpi kita itu mengaku dia Nabi. Kulaib bin Syihab adalah anak sahabat Nabi bernama Syihab bin Al-Majnun. Beliau tidak pernah bertemu Nabi, tetapi dia hidup sezaman dengan Al-Hasan bin Ali, cucu Nabi Muhammad SAW. Lalu diberitahu kepada sahabat Nabi Ibn Abbas bahawa Rasulullah yang dia mimpi itu sifatnya mirip dengan Al-Hasan bin Ali. Sudah tentu Ibn Abbas dapat mengenal pasti kerana beliau benar-benar pernah bertemu Nabi SAW, berkhidmat serta berguru dengan baginda Nabi. Tetapi bagi kita yang tak pernah bertemu dengan Nabi, kita perlu berdisiplin seperti disiplin Ibn Sirin. Ibn Sirin lahir pada tahun 33 Hijriah. Beliau tak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW ketika hidup kerana baginda wafat pada tahun ke-11 Hijriah. Tetapi apabila orang meminta nasihatnya dengan dakwaan bertemu Nabi dalam mimpi, Ibn Sirin akan meminta dinyatakan sifat lelaki itu dan menilainya dengan riwayat-riwayat daripada para sahabat Nabi yang pernah bertemu dengan baginda Nabi SAW. Oleh itu, para ulama kita membuat kesimpulan, jangan terus percaya, semak dulu sifat-sifatnya. Jika benar sifat itu, maka benarlah jika dia bercakap benar. Jika sifat itu ialah berjanggut putih, lebat pula janggut tu, panjang sampai ke pinggang, rambut dia pun putih, berjalan membongkok-bongkok, cakap dengan serak basah, itu bukan Nabi. Itu Gandalf dalam The Lord of the Ring. Rasulullah SAW berjalan tegap, tidak ada uban di kepalanya melainkan beberapa helai. Kulitnya tidak terlalu putih pucat dan tidak juga sawo matang, bahkan kemerah-merahan. Dadanya bidang, rambutnya ikal, tidak terlalu lurus, tidak terlalu kerinting. Mulutnya lebar, matanya berbentuk elok, tumitnya nipis. Seringkali dilihat dengan memakai pakaian berwarna macam-macam, antaranya berwarna merah. Jika nak bandingkan para Nabi, wajah baginda sangat mirip dengan wajah Nabi Ibrahim AS. Sahabat Nabi Jabir bin Samurah, dia kata, aku melihat Rasulullah pada satu malam yang diterangi bulan purnama. Pada waktu itu, beliau memakai pakaian berwarna merah. Aku memandang beliau dan aku memandang bulan silih berganti. Menurutku, beliau lebih indah daripada bulan purnama. Sahabat Nabi Al-Barra bin Azib pula berkata, aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih tampan daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Sahabat, anda labur RM35 saja untuk beli buku Syama'il Muhammadiyah terbitan Santai Ilmu Publication. Yang ni buku yang saya tahqiq, takhrij, taklik. Bukan sekadar menyebutkan sifat-sifat Nabi sahaja, tetapi dalam buku itu dijelaskan status hadisnya
satu persatu. Hadis itu hasan ke, hadis itu sahih ke, hadis itu dhaif ke. Tapi kalau hadis itu dhaif berat, disebutkan juga hadis itu dhaif berat. Anda pergi ke link Shopee yang ada di description, Anda beli. Beli buku ni sahabat-sahabat. Baca dan hayatilah sifat dan kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu salam, subhanallah. Syok cerita tentang Nabi. Okey, kita balik kepada isu. Jika orang yang mimpi itu dia tak nampak Nabi, tapi nampak orang lain. Maksudnya Nabi berwajah dengan wajah orang lain. Wajah wali kutub, wajah tok guru kita. Adakah itu Nabi juga? Jom kita bincangkan benda ini. Imam At-Tirmizi rahimahullah, dia karang buku Syama'il Muhammadiyah yang saya cadang tadi. Dia tulis buku tu dengan 56 bab. 55 bab cerita tentang sifat-sifat Rasulullah berdasarkan rekod-rekod hadis. Tetapi bab akhir, iaitu bab yang ke-56, beliau mengkhususkan bab melihat Rasulullah di dalam mimpi. Menariknya, Imam At-Tirmizi direkodkan rantaian hadis ini dalam bab akhir. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Sesiapa yang melihat aku, iaitu melihat Nabi SAW dalam mimpi, sesungguhnya dia memang melihat aku sebenar-benarnya. Kerana syaitan tidak mampu menyerupai dengan wajahku. Maksudnya, sesiapa yang melihat Rasulullah di dalam mimpi, pasti itu adalah benar-benar Rasulullah. Kerana syaitan tidak mampu menyerupai Rasulullah. Tetapi, syaitan boleh merupa dengan wajah orang lain yang mempunyai sifat-sifat Rasulullah SAW ataupun yang disangka sifat Rasulullah seperti sifat gandaf yang saya sebut tadi. Kemudian dia dakwa bahawa dia adalah Rasulullah. Lantas ia akan menyesatkan umat manusia. Bahkan tidak dinafikan, syaitan boleh merupa dengan wajah wali kutub dan wajah tok guru kita. Kemudian dia dakwa bahawa dia adalah Nabi SAW. Kemudian Imam At-Tirmizi rahimahullah rekodkan pada penghujung kitab. Abdullah bin Mubarak berkata, "Idza batulita bil qada'i fa 'alaika bil athar." Apabila kamu ditimpa ujian dalam membuat penentuan keputusan, maka berpeganglah kepada athar. Dengan maksud, jika kita tak tahu yang mana satukah sifat Nabi itu, rujuklah hadis-hadis. Rujuk apa yang para sahabat Nabi riwayatkan, seperti mana yang telah disebutkan dalam 55 bab sebelumnya dalam buku Syama'il Muhammadiyah. Semak ciri-ciri dan sifat-sifat itu supaya tidak terkena permainan syaitan. Pun begitu, jika seseorang bermimpi Nabi dengan segala sifat, tetapi dengan beberapa sifat berbeza. Contoh, dia mimpi Nabi Muhammad pakai mask sempena corona. Sedangkan tidak pernah diriwayatkan dalam mana-mana hadis bahawa baginda pernah memakai mask. Maka mimpi ini perlu ditakwil. Ulama' tidak sepakat dalam menentukan bahawa itu adalah Nabi atau bukan. Imam An-Nawawi mengatakan bahawa itu juga sebenar-benarnya Nabi. Tetapi Qadhi Iyad mengatakan bahawa itu adalah mimpi yang perlu ditafsirkan atau ditakwil. Bukan benar-benar Nabi Muhammad SAW. Pun begitu, saya cenderung dengan pendapat Imam An-Nawawi rahimahullah. Terakhir, benarkah sesiapa mimpi jumpa Nabi itu tanda iman yang kekal, iman yang tak tercabut? Wallahu alam, saya tak tahu wujudnya hadis tentang hal ini. Jika anda jumpa hadis-hadis yang kata jumpa Nabi di dalam mimpi akan menunjukkan kehebatan iman seseorang, sila maklumkan saya. Saya benar-benar ingin tahu. Benar-benar ingin tahu. Jujur saya cakap, saya benar-benar ingin tahu. Saya mahu percaya perkara tersebut. Begini sahabat-sahabat, kita bandingkan mimpi jumpa Nabi dengan benar-benar jumpa Nabi dalam hidup, mana lebih baik? Pastilah jumpa Nabi waktu dia benar-benar hidup. Maksudnya secara hidup, bukan secara mimpi. Itu kita telah pasti bahawa sesiapa yang pernah jumpa Nabi belum tentu kuat iman. Abu Jahal dan Abu Lahab juga pernah berjumpa Nabi. Bahkan melihat perkembangan hidup Nabi SAW daripada kecil hingga dewasa. Tetapi itu tidak menjamin imannya. Maka, jika melihat Nabi dengan mata kepala tidak menjamin keimanan seseorang, mimpi lagilah tak dapat menjadi bukti keimanan. Dalam kaedah fiqh kita sebut qiyasul aula. Betapa ramai orang bukan Islam yang dia dakwa dia bertemu dengan Nabi, tapi dia tak perlu Islam. Betapa ramai orang yang mimpi bertemu Nabi, orang Islam yang mimpi bertemu Nabi, tapi amalannya penuh karut marut. Bahkan sebahagiannya masih bergelumang dengan maksiat. Mimpi bertemu Nabi adalah satu berita. Berkemungkinan besar Allah mahu memberikan kebaikan kepada orang yang bermimpi itu. Pun begitu, itu bukanlah tanda keimanan seseorang. Tanda iman adalah dengan mengikuti sunnah baginda Nabi SAW. Wallahu a'lam. Adakah anda dapat sesuatu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa video ini sangat bermanfaat, memberikan input ilmu kepada anda, tekan butang share supaya orang lain juga boleh dapatkan manfaat berkenaan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.